lagi. Okey, kita akan mula sebentar lagi. Adakah anda semua bersedia? Sudah. Sedia. Sedia? Sudah. Sedia. Ya. Okey, bagus. Mio, okey, bagus. Okey. Baik, jadi terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan saya. Tahniah masih lagi bersama dengan saya. Okey, jom kita mulakan sesi seterusnya. Apabila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama kita jerit nak belajar. Okey, 1, 2, 3. Nak belajar. Okey, bagus. Baik. Apakah menjadi masalah dan penghalang utama kita berbual menggunakan bahasa Inggeris? Berbual. Malu. Apa menjadi penghalang? Malu. Takut salah. Malu. Takut salah sebutan. Okey, malu, takut salah semua tu tolak tepi lah. Okey, takut salah pun tolak tepi. Sebenarnya tak ramai orang Malaysia yang mampu membetulkan anda. Jadi kebanyakan daripada orang yang kita berbual tak mampu membetulkan kesilapan kita pun. Jadi hentam sajalah. Dia pun banyak salah juga kan. Jadi sebenarnya penghalang utama kita menggunakan bahasa Inggeris untuk berbual adalah kerana ramai daripada kita tidak tahu untuk membentuk soalan dalam bahasa Inggeris. Ramai dari kita tidak tahu membentuk soalan dalam bahasa Inggeris. Nak bentuk soalan ni lain pula cara nak susun ayat dia. Nak jawab senang. Jawab mudah dia. Yes. No. Okay. Kan? Itu paling kurang lah. Ataupun kita buat ayat-ayat kenyataan. Itu pun boleh juga. Mudah. Tetapi yang lagi rumit tu bukan buat ayat-ayat kenyataan. Tetapi yang lagi rumit adalah untuk membentuk ayat-ayat dalam bentuk soalan. Itu jadi masalah kepada ramai kita ya. Membentuk ayat dalam bentuk soalan. Jadi kalau kita tidak boleh membentuk ayat dalam bentuk soalan, maka kita tidak bertanya. Bila kita tidak bertanya apa-apa, maka tak jadilah perbualan. Ataupun perbualan tu mula sikit lepas tu mati. Tak berkembang lagi. Ya. Titik noktah. Kerana tak ada soalan. Orang yang bercakap pun tak tahu cakap apa. Sebab tidak ada soalan. Ya. Jadi untuk kita berbual, kita perlu bertanya. Dan ramai dari kita tidak bertanya kerana masalah yang saya sebut tadi. Oleh kerana itu, dalam sesi seterusnya, saya nak mengajak anda untuk kita berbual dan bertanya banyak soalan. Jadi soalan, maka kita juga ada peluang untuk jawab. Tapi lebih pada bertanya soalan ya. Jadi sesi ini anda cuba bertanya dalam menggunakan bahasa Inggeris. Kalau silap saya betulkan. Tapi kalau ada soalan tu anda nak tanya dalam bahasa Inggeris tapi tak tahu. Tak tahu bentuknya macam mana susun. Tanya dulu dalam bahasa Melayu dan saya akan bantu anda dan betulkan dan beri soalan itu dalam bahasa Inggeris yang anda boleh guna. Okey? Boleh Jadi apa yang kita akan buat dalam sesi ini, kita akan main 7-7. Kita main 7-7. Contohnya saya akan panggil nama seorang peserta. Saya tanya soalan. Okey. Soalan ni kita buka apa saja soalan lah nak tanya. Soalan peribadi boleh. Contohnya warna kegemaran lah, makanan kegemaran lah, laksa sedap kat mana lah. Semua tu kita tanya. Nak tanya tentang kerja pun boleh. Office kat mana, where is your office, nak tanya berapa lama dah kerja kat sini kan. Apakah projek sekarang, apa boleh juga. Nak tanya pasal hal ehwal semasa pun boleh juga. Ya, nak tanya apa ni, awak rasa lama lagi tak pandemik ni kan. PKP ni pun boleh juga. Apa sajalah. Apa saja ya. Jadi kita akan main 7-7. Okey, saya akan mula dulu. Mio. Oh, Mio. Ya, saya. Mio.
Okay. What is your shoe size? Apa je lah, tanya je. What is your shoe size? Jawablah. My Fine. shoe size is 12 US. 12 US. Bagus. Okay, kau pula Mio. Kau pilih nama seorang? Fatin ke? Poziah ke? Farah ke? Kau panggil nama. Maksudnya kau tuju soalan dekat dia. Fatin Syaira. Fatin Yes. May I know what is your favorite food? Okay. Bagus. Okay. My favorite food is nasi lemak. Also same with you. Okay. Okay, dah. Okay. Dah. Fatin pula. Pilih nama. Cepat dia. Mr. Abu. Mr. Abu. Mana Mr. Abu? Ada ke? Ada tak? Ada. Tadi macam ada. Abu Afsyah. Okay. Mr. Abu Abu Afsyah, lah. okay. What place you want? What the favorite place you want to go after this COVID? Okay, kejap Fatin. Kalau tempat bukan what, where? Where? Ah, Yes, where? where? Where What do you place want to go? Where is the favorite place you want to go after? Ulang balik. After this COVID end. Mulalah dengan where. Where? Okay, sorry. Okay, where the place, where your favorite place you want to go after this COVID end? Where is your favorite place that you want to go after the end of this MCO? Okay. Where is the where- favorite place Okay, where is the favorite place that you want to go After? after this the end? the end of MCO? Bagus. Okay. Jawab Bu. Okay, when the end of MCO, I would like to go back to my hometown. I would like to go back to my hometown. To go back to my Okay. hometown. Okay, bagus Abu. Abu, kau pula tanya. Pilih. Okay, Kalau Adi ada, Pozia ada. Okay. saya nak pilih Farul. Yes, Abu. Farul lah. Okay, Farul. Okay, bagus tu. Good choice. Sekejap Apa je? Tanya dia. Farul, Apa what je? is your favorite thing to do during leisure time? Ulang balik. Ya, What? Farul. Ulang balik, Abu. What is your favorite thing to do during leisure time? Okay. What do you normally do during leisure time? What do you What? normally do? Lagi senang. What do you normally do during leisure time? What do you normally do when leisure time? During leisure time. During leisure time. Okay. During my leisure time, I will go for jogging for some exercise. I normally go jogging. I normally go jogging. Okay, good. Farul, your turn. Pilihlah pula siapa? lagi ni? Saya memilih siapa saya nampak. Kita pas kepada Hajar lah. Hajar. Hajar. Okay, Hajar. Where is Ya, Farul. Okay. Hajar, what are you cooking for today's lunch? Oh, I'm not thinking. Not really thinking about it. I'm not thinking tu sekarang saya tak berfikir. Saya belum berfikir. I have not. I'm not thinking already. Okay. Saya belum lagi berfikir tentang lunch. I have not thought about lunch. I have not thought about lunch. I'm not. Saya type dekat chat box ya. I have not. Ya, saya type I ni. have not thought about lunch.
Tu saya jawabkan. I have not thrown about lunch. Bukan throw. Throw tu buang. Thought. Thought. I've not thought about lunch. Not thought about lunch. I've not thought about lunch. I'm not. I have not thought about I lunch. have not thought about lunch. I have not Bukan thought. 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 I have not thought about lunch. I have not thought about lunch. Okay, nak lagi mudah, susah sangat sebut thought ni. I have not decided. Nah, what? I have not decided about lunch. I've not decided what to cook for lunch. Lagi senang. I have not decided what to cook for lunch. Okay. Belum lagi memutuskan nak masak apa untuk makan tengah hari. Okay. I've not decided what to cook for lunch. Okay. Okay. Tapi nanti cubalah. Thought. Thought. Itu past tense untuk think. Ya. Thought. Cuba aja. Thought. Kata aja. Thought. Thought. Okay. Okay. Boleh lah. Okay. Seterusnya. Hajar pula. Pilih. Saya pilih Sazwani. Ya, Syazwani. Okay. Syazwani. Okay, Ajar. What your activity during EMCO? What your activity? What is your activity? What is your activities during EMCO? Alah. Kalau activities, what are your activities during MCO? Kau activity ke activities? Activity. Activity jangan tukar. Kalau activity, what is your activity during MCO? What is your activity during MCO? My activity during MCO is reading the novel. Novel. Novel ke novel. My activity during MCO is reading novel. Reading novel. Okay, bagus. Saya suka geram tu bagus tu. Okay. Syazwani. Okay. Terus. Kak Poji. Apa Kak Poji? Poji apa? Kak Poji. Kak Poji. Okay, Kak Poji. Okay. Okay. What is your ambition? Since your childhood? What is your ambition since your childhood? Ulang balik. What is your ambition since your childhood? Childhood. Ini aku tadi. Childhood. Sekejap, saya kena Kau fikir tanya dulu. orang dah tua-tua ni. Sejak dia budak-budak buat apa? Tak apalah, tanya je lah. Okay. Dah tanya jawab je lah. Nak mikir ni nak jawab apa. Sejak kanak-kanak dia nak jadi askar. Polis ke. Okay, cepat. My ambition since childhood being a teacher. My ambition since childhood is Teacher. being a teacher. Being a teacher. Tak tak? Being. Is being a teacher. Lagi is to become a teacher. Okay. My ambition Since. Sejak. Since childhood my ambition since childhood is to become. is to become teacher. Is to become teacher. Okay. Okay, Puan Fazia. Okay. Saya nak tanya siapa? Megat Masura ada.
Nama ada guna Hazwani. Ada kak? Okay. Mana Azwani? Azwani. Azwani, okay. Okay. Are you have already received the vaccine injection? Ulang balik. Are you have already received the vaccine injection? Okay, Kak Poji. Have you received your vaccination? Ataupun have you been vaccinated? Lagi senang. Have you been vaccinated? Have you been vaccinated? Not Have not you yet. been vaccinated? No, not yet. Oh, not yet. Tu paling mudah kali lah. Sakit gigi cikgu hari tu nak ni. jawab senang. Hari ni gigi Soalan tak sakit. susah. Tak boleh fikir. Gigi sakit hari ni tak boleh fikir. Sakit Gigi gigi. sakit. Ah. Kakak lah pasal orang putih. I have toothache. I have toothache. I have to. I have toothache. Sakit gigi. Toothache. Sakit gigi. I have toothache. Okay. Puan Azwani, soalan. Puan Azwani. Puan Megat Mastura. Puan Megat Mastura. Oh, ya. Nama tu Mastura ke Hazwani? Guna notebook Azwani tapi nama Megat Mastura. Saya pakai notebook office. Kena tukar. Dia tukar kan? Dia tukarkan nama. Megat Mastura. Okay. Saya nak bagi dekat Puan Zuraidah lah. Puan Zura. How to have the safe confident to speak English. Oh. How to be confident. Confident. Speaking in saja. English. How to be confident speaking in English. Jadi soalan dia aku dah bagi dah. Okay, nampak? Tengok kat chat box. How to be confident speaking in English. Baca lah Megat. Apa Megat? Baca lah dah. Soalan dia dah betul. Boxnya. Oh, how to How to be confident speaking how in to English. be confident To speak English. Okay, boleh lah. Faham je. Okay, Puan Zura. Puan Dita gelak-gelak je. Okay, Puan Zura. Apa? Telefon. To confident speaking English. To be untuk menjadi. To be Confident speaking in English. Lama dekat atas. I must a lot of reading Alah tengok telefon je. English Kamu book. nak sambung ke belakang. I must read. I must read. I must read a lot of English book. English books. I must read a lot. Katalah, I must read a lot of English books. I must read a lot of English book. Yeah, bagus. Okay, now Puan Zura. Okay. Where you? Nak soal siapa? Siapa lu? Oh, okay. So, Nur Sakila. Sakila. Saya. Yeah. Okay, where you get vaccine? Where do you Where vaccine? Where did you get vaccine? Where did you get vaccinated? Vaccinated. Where did you get vaccinated?
Where did you get vaccinated? Wah, pandai. Okay. Macam lah. Okay. I was Ha. vaccinated. Saya belum lagi. I will get. Saya belum vaksin. Belum. I have Belum. not. No. Belum, I have not. I have not get the vaccine, and I will get it at mine tomorrow. I have not been vaccinated. Saya belum lagi divaksin. I have not been vaccinated. I have not been vaccinated, but I will get my vaccine. I'll get my vaccine at Mines Convention Center at Thursday. Tomorrow. 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 Bagus. Okay, guys. Masa mencemburui kita juga. Jadi saya akan pecahkan anda kepada 2 kumpulan yang besar. 3 kumpulan yang besar. Dan saya minta anda sambung aja macam saya buat tadi, 7-7 aja. Ya. Sambung je macam saya tadi, 7-7. Saya akan datang ziarah. Lepas tu kalau ada masalah, kumpulkan masalah anda. Dan kemudiannya nanti bila kita kembali ke sesi utama, beritahu saya dan saya akan selesaikan masalah itu ya. Okey? Kalau kita tak cuba, kita pun tak tahu apa masalah dia. Cuba baru ada masalah. Contohnya masa tadi baru ada fikir macam mana lah tanya. Masa tu kumpul dulu. Bila kita balik ke ruang utama ni nanti dah habis sesi tu, dan saya akan huraikan ya. Saya akan bantu. Tapi kumpul lah dulu. Cuba baru kita tahu. Wah, tak tahu nak cakap ni, tak tahu cakap tu. Kalau tak cuba, tak tahu pun. Kalau tak cuba, kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Bila kita cuba, baru kita tahu apa yang kita tak tahu. Okey? Kita akan pecahkan anda kepada 3 kumpulan. Yang mana yang lebih mahir dalam kumpulan tu, contohnya Farul lebih mahir. Contohnya lagi, Puan Intan lagi mahir. Puan Fauzia pun lagi mahir. Tolong-tolonglah kawan-kawan. Okey? Boleh ke tidak tolong-tolong kawan-kawan? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Tolong-tolonglah kawan-kawan. Sekejap saya nak. Okey. Saya nak recreate bilik ni. Saya nak buat 3 je. Tadi masa saya bilik, saya tak sempat lawat semua. Okey, bye-bye. Hentam saja. Hentam.
Apa khabar semua? Hai. Hai. Fine. Okay. Seronok ke? Ada satu bilik tadi saya pergi. Funny, funny. Ada seorang tu kata kat saya tadi, Encik Azmi, tak pernah lah cakap banyak ni dalam bahasa Inggeris seumur hidup saya. Ya Allah, baru satu pagi. Baru satu pagi tak pernah cakap sebanyak ni bahasa Inggeris seumur hidup dia. Okey. Tak apa, hentam Mata, aja. biru mata. Hentam aja. Okey, hentam aja. Okey. Ada yang lebih mahir, ada yang kurang mahir, tak apa. Yang lebih mahir boleh tolong yang kurang mahir. Gitulah ya, jadi kita boleh membantu dan kita boleh terus belajar. Jadi yang pentingnya kita jangan takut untuk mencuba. Saya boleh ngajar grammar daripada pagi sampai petang, boleh ngajar grammar saja. Tapi bagi saya tak guna belajar grammar kalau kita tak berlatih menggunakannya. Kan? Ramai orang boleh bercakap tanpa grammar pun ada. Macam kita bahasa Melayu. Kita orang Melayu. Kita kan cakap bahasa Melayu tanpa belajar tata bahasa tau.
Cuma tanya orang Melayu. Apakah peraturan nak letak imbuhan awalan ke dan imbuhan akhiran an? Tak boleh jawabnya. Cuba tanya orang Cina. Orang Cina boleh jawab tau. Bila letak ke awalan, bila letak kan dan an akhiran, dia boleh jawab. Sebab dia belajar kat sekolah tata bahasa. Kita orang Melayu masa tata bahasa tutup telinga. Sebab apa tak payah belajar? Mak aku cakap macam tu, bapak aku cakap macam tu, nenek aku cakap macam tu. Kan? Betul tak? Jadi bahasa Inggeris pun sama. Kita boleh sebenarnya belajar bahasa Inggeris tanpa belajar grammar secara khusus. Boleh. Tapi kena berlatih. Syarat dia kena berlatih. Berlatih, terdengar, berlatih. Lama-lama telinga kita kan dah terbiasa. Oh, bunyi dia macam tu. Itu betul. Ya. Tapi kena berlatih. Tapi banyak cikgu dia ngajar grammar. Macam kat sekolah lah. Grammar. 13 tahun kita belajar grammar. Inilah hasilnya. Hasil 13 tahun belajar grammar. Tengoklah Puan Zura. Puan Sakila, itulah hasilnya. Setelah 13 tahun belajar grammar dan grammar kan. Jadi, I think we don't need more grammar. We need more practice. Setuju tak? Setuju kan? We need more practice instead of more grammar kan. Okay. Jadi berlatihlah kita. Ya. Okay. Ada beberapa soalan yang saya terima tadi dan saya akan cuba menjawab. Jadi izinkan saya tukar skrin ya. Kalau anda ada soalan apa boleh bertanya. Jadi ada soalan tadi. Bila nak guna has, have, had. Ini sebenarnya soalan yang antara soalan yang paling rumit dalam bahasa Inggeris. Bila guna has dengan had. Okey, jadi kita tahu pertama sekali has ni, saya nak cari separator dulu kejap Okey. Jadi pertama sekali has, have, had dalam bentuk kata kerja. Dalam bentuk kata kerja dulu. Jadi dalam bentuk kata kerja, contohnya Farul has a car. Jadi ni kata kerja dia has ni. Farul has a car, maksud dia apa? Farul punya kereta. Dia punya kereta, dia memiliki kereta, dia ada kereta. Kan? Jadi maksudnya ada punya milik. Jangan risau nak salin sebabnya saya akan beri nota ni yang saya buat ni sebagai transkrip sesi kita ya. Jadi anda boleh rujuk transkrip ada. Okay. Jadi Farul has a car, Farul ada kereta, Farul milik kereta. I have a motorcycle. Saya milik motosikal. Ini maksud dia kata kerja. Kata kerja ya. Jadi bila nak guna has, bila guna have. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, they, the boys. Okay, we, the boys. Ali, Farul, and Azmi. Okay, jadi yang ini semuanya subjek yang ini. Okay, kita gabungkan dengan have. Lepas tu, apa benda lah? Ada apa-apa? Kereta, rumah pula. Have a house. Okay. Yang keduanya, kalau dia punya subjeknya, he, it. He, she, it. The boy. Bukan the boys, the boy. Farul. Farul. Okay. Plus. Jadi has,
Sekejap ini. A computer. Jadi yang ini have. Yang ini has. Okey. Okey. Kalau has dengan have tu maksudnya sekarang. Has dengan have maksudnya memiliki sekarang. Sekarang ni memiliki. Tapi kalau had pula maksudnya telah memiliki. Telah memiliki ni maksudnya dulu milik, sekarang tak milik lagi. Dulu memiliki, sekarang tidak memiliki lagi. Jadi contohnya, I had a Mercedes. I had a Mercedes. Sekarang ke dulu? Had ni sekarang ke dulu? Sekarang. Ya Allah. Dulu. Sorry. Pernah memiliki. Aku cakap yang ini tu dia tengah sekarang pula. Okey, sekarang tu has atau have? Ni has atau have ni sekarang. Ni masalah. Okey, ni has tu sekarang. Yang had tu telah memiliki. Telah memiliki. Dululah, sekarang tak ada, dah jual dah. Dah tak ada dah jual dah. Okey, tak ada. Kalau I had a bicycle, boleh? Yalah, dululah kan. Yalah dulu. Dulu. Sekarang tak ada kan? Tak ada. Sekarang tak ada. Betul lah, betul. Dulu ada, sekarang tak ada. I had a bicycle. Tapi kalau kata sekarang ada, macam mana? I have a bicycle. I have a bicycle. Jangan I have. Aku dengar has pula. I have. Ni. Dengar ni. I ni. I kat sini kan. I have. Okay, I have. Ya, jadi rujuk kepada ni. I have. Ni. Mana tanda, nak tanda apa ni? I have. Dengan yang ini, I. Dengan he, she, it, has. Tapi yang past tense tu had. Yang past tense ni pula. Jadi saya nak salin kat sini. Saya salin satu ni. Tak jadi yang ni I, you, we, they. Jadi tukar pada had a house. Dulu ada rumah. Sekarang tak ada lah. Sekarang duduk bawah jabatan. Kan? Miskin dah duduk bawah jabatan. Sekejap. Tak habis lagi ni. Saya pun nak salin ni kak. Jadi dalam past tense, koma ni, semuanya had. Tak payah nak fikir. Kalau dalam past tense benda dah berlalu, jangan diingati lagi, benda dah berlalu. Okey, ini semuanya kita gabungkan dengan had. Jadi tak payah fikir. Kalau past tense tak fikir, cuma kena ingat bukan has atau have tapi had. Semuanya had. Itu kata kerja. Tapi ada juga satu lagi penggunaannya, has dengan have. Ni masalah dia panjang sikit. Soalan dia. Has atau have dalam bentuk present perfect tense. Dalam bentuk present perfect tense. Present perfect tense ni kita gunakan bukan past tense. Present perfect tense ni nak gunakan satu perkara yang telah dilakukan tetapi ianya tidak diberitahu secara khusus bila ianya telah berlaku. Tak tahu. Tapi tahu dah berlaku je. Bila? Wallahualam. Okey, contoh. I have visited. I have visited London. I have visited London. Saya sudah melawat London. I have visited London. Okey. Bezakan dengan I
Yang ini I visited. Apa bezanya ni? Apa bezanya I have visited London dengan I visited London? Dua-dua dah buat ke belum? Dua-dua dah berlaku ke belum? Dah. Dua-dua dah berlaku, betul. Tapi apa beza yang membezakan have visited dengan I visited? Sebut bila waktunya. Ada last year dengan tak ada last year. Jadi yang ini yang I visited London, kita diberitahu secara khusus bila? Tahun lepas. Tahun lepas ke, minggu lepas ke, bulan lepas ke. Bila-bila lah. Tarikh ke kan. Benda tu berlaku kita tahu bila. Tapi yang ini telah berlaku, yang have visited telah melawat tapi dia tak beritahu bila. Tapi cuma dah beritahu, dah lawat lah. Dah pernah pergilah. Tapi tak disambung, tak ditambah dengan bila. Okey? Tapi dua-duanya telah berlaku. Jadi kalau kita nak bagi tahu apa-apa tanpa beritahu secara khusus, bila ianya telah dilakukan, telah berlaku, telah dialami, maka kita gunakan present perfect tense. Okey? Present perfect tense. Okey. Bagi contoh lagi lah. Supaya mudah kita faham kan? Okey. Apa ni? One. Intan wrote the report yesterday. Okay, jom kita tukar sikit. Puan Intan, dia kau has wrote. Puan Intan has written the report. Dah, tak tahu bila. Cuma dia dah tulis. Yang ini telah menulis. Bila? Telah menulis semalam. Telah menulis semalam. Nampak? Telah menulis semalam. Okey. Yang ini pula. Have atau has. Ada pilihan pula has dengan have. Ada pilihan has dengan have. Tapi yang betulnya adalah has atau have? Has. Kenapa kau kata has? Sebab Puan Intan seorang. Yes. Sebab merujuk kepada Puan Intan. Jangan kata seorang lah. Sebabnya nanti kita confuse. I pun seorang, you pun seorang. Macam mana? Puan Intan betul seorang. Tapi I pun seorang juga. You pun seorang juga. Macam mana? Tekan you has pula. You have. I have. Jadi saya lah kalau saya mengajar, saya tak guna seorang atau dua orang lah kan. Seorang atau ramai. Sebab ni saya guna I, you, we, they macam tu ya. Jadi nak buat secara pasti ni, saya bagi formula dia lah. Formula dia. Okay. Formula dia kalau formula dia jika I, you, we, they, the boys, mana ni? They, the boys, okay, Azmi and Farul, okay, okay ni campur have. Lepas tu campur dengan kata kerja ataupun noun, orang kata noun dalam perfect tense. Perfect tense. Dalam perfect tense ni contohnya eaten, bukan ate, eaten, written, kan.
Ya, itu dalam bentuk past tense dan present perfect tense, ya. Tapi kebanyakan perkataan bentuk dalam perfect tense dan juga past tense sama. Tetapi kalau yang mana yang berbeza, contohnya eaten, written, yang itu kita kena tahu bezanya, ya. Okey. Okey, lepas tu yang ini tak masuk, tidak negatif masa khusus. Masa khusus. Okey. Jadi yang satu lagi ni untuk has. He, she, it, the boy. Farul. Okey, tutup. Okey, plus. Has. Okey, plus. Ini kata kerja lah sama-sama ni. Saya copy lah ni. Jadi yang ini adalah have. Okey, yang ini adalah has. Satu have, satu has. Kalau had, Aku baru dah sampai situ. Ya. advance, Intan. Advance. Advance. sebab itu antara benda yang mengelirukan nanti pada had tu. Pelan-pelan dulu. Yang Okay, ini okay. jangan keliru dulu. Has dengan have jangan keliru dulu. Tak, ni okey. Kan ini pun keliru kan? Semua benda keliru. Okey. Had pula. Okey, had. Okey. Okey. Kalau kita nak guna had, kita mesti tahu penggunaannya untuk apa pula had, ya. Okey. Jadi dalam bahasa Inggeris, kalau kita ada dua perkara, kejadian yang telah berlaku tetapi tidak berlaku serentak, dia ada turutan dia. Yang awal dan yang kemudian. Dua perkara telah berlaku, satu awal, satu kemudian. Ya. Jadi yang awal tu kita guna past perfect tense, had. Yang kemudian tu kita gunakan past tense. Kita gunakan past tense. Dua benda berlaku serentak. Okey, contohnya. Okey. Okey. Ali had played football, and injured his leg. Ali had played football. Mana yang dulu? Main bola dulu ke cederakan kaki dulu? Main bola dulu. Takkanlah cedera kaki dulu lepas tu main bola kan? Jadi dia main bola lah dulu. Main bola dulu. Yang main bola tu kita guna had. Past perfect tense. Main bola dulu. Yang main bola dulu. Yang ini past perfect tense. Yang selepas itu telah mencederakan kakinya. Telah tercedera. Yang itu kita guna dalam bentuk past tense. Jadi yang apa tu? Yang ini past perfect tense. Okey, yang satu lagi itu adalah past tense turunkan ya. Okey, satu past perfect tense, satu past tense. Jadi yang past perfect tense, yang past tense tu saya tandakan sama warna. Yang past perfect tense tu saya tandakan dalam warna ungu. Okey? Jadi ada dua benda berlaku serentak. Yang awal tu. Saya bagi satu contoh. Puan Intan. Kalau macam visited London tadi tu, Cik Azmi? Okey. I had. Boleh? Ya. Visited. Tengok lah. Okay. Mana dulu? London dulu.
Mana Puan Intan tahu yang Puan Intan telah macam mana Puan Intan tahu yang Puan Intan telah melawat London dulu? Macam mana tu Puan Intan? Macam mana Puan Intan tahu Puan Intan telah melawat London sebelum melawat New York? Ada tulis before tu. Before she visited New York. Had. Yalah. Tapi saya letak before ni sebenarnya kuncinya bukan before. Kuncinya inilah. Had. Visited. Had tu maksudnya lebih awal lah. Okay. Sebab before ni ada setengah ayat tak ada before pun. Macam ayat sebelum tu tak ada before pun ya. Itu jadi tengok ayat lah jadi kita tahu sebab penggunaan past perfect tense dan juga penggunaan past tense. Past tense. Okay. Ada lagi penggunaan dia. Has dengan have ni agak rumit sikit. Okay. Jadi satu lagi penggunaan dia. Bila kita guna had, semuanya guna had. Jadi yang kata kerja kita ni, ini have dengan has kan? Okay, jadi kalau kita guna ni, semuanya had. Are you, we, they. Saya nak copy ni. He, she, it pun campur je. Okay. Had. Tapi ini kan have. Ni adalah Had. Ini adalah had ya. Jadi tak payah fikir. Semuanya had. Okey, jadi ada satu bentuk lagi kita guna have dengan had. Okey, yang ini pula kita gunakan dalam bentuk past perfect continuous dan juga present perfect continuous. Present perfect continuous. Present perfect continuous ni nak gunakan, kita nak tunjuk kita buat satu benda untuk satu tempoh daripada entah bila sampai sekarang masih buat lagi. Contohnya I have been teaching since 9 AM. So I have been teaching since 9 AM. Masih lagi tak mengajar? Masih lagi. Okey, masih lagi Yeah. I had been teaching at UM since 2002. Masih lagi tak? Yang ini? Masih. Masih lagi? Masih. Yang I had been teaching? Telah. Telah. Tidak lagi. Telah. Lagi kan? Tidak lagi. Tidak lagi. Okay. Kau ni kepada for 10 years. Okay. Saya telah mengajar selama 10 tahun. Tapi tak lagi lah. Saya telah mengajar selama 10 tahun di UM tapi tidak lagi. Had been. Ya. Yang have been tu maksudnya saya pernah mengajar dan masih lagi mengajar. Jadi kalau she, ayat dia she lah. Okey. Ni nak kata Abu dah pula. Abu has been learning. Dia belajar kan. Has been learning since 9 AM. Itu present perfect continuous. Yang ini adalah past continuous. Okay. Yang ini maksudnya buat satu kerja untuk satu tempoh hingga sekarang. Yang past perfect tense ni buat kerja untuk satu tempoh tapi dah berhenti. Buat kerja untuk satu tempoh
tetapi sudah berhenti. Buat satu kerja untuk satu tempoh tetapi sudah berhenti. Okey, dia faham beza dia? Faham Faham Okey, jadi saya harap saya telah menerangkan kepada Puan. Mungkin kita tak ada masa nak berlatih, tetapi sekurang-kurangnya saya dah tahu. Jadi kalau bila kita menulis atau kita nak menggunakan ungkapan yang sebegini, ingatlah saya pernah cakap ada beza-bezanya, maka pergilah cari rujukannya dekat internet. Kalau kita tahu ada beza, kita akan terfikir, kita akan cari rujukan dia, betul tak? Tapi kalau tak tahu ada bezanya, hentam je lah, langgar je kan. Boleh juga, langgar je, tak ramai orang tahu pun bezanya. Cikgu bahasa Inggeris pun banyak tak tahu bezanya, hentam je kan. Tak banyak orang yang boleh betulkan kita. Tapi kalau nak betul 100%, ini sebenarnya. Ya, ini sebenarnya. Okey. Okey, boleh Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Ada tak? Kalau macam work, contoh macam I work tu kadang-kadang ada ed ataupun s ataupun work sahaja. Macam mana kita nak bezakan kat mana kita nak pakai tu? Okey, bila nak guna work, Contoh my wife work as a doctor. Ataupun Okey, jadi satu dulu kata kerja, kata kerja tambah s atau ed dah lepas lah. Kalau s bila nak guna s, bila tak guna s. Okey. Okey, jadi bila nak guna s, bila tak guna s, jadi ada dua pula kita kena tahu. Pertama sekali, penyesuaian kata kerja kepada subjek. Jadi subjeknya, subjek mempengaruhi kata kerja ada s atau tidak ada s subjeknya ya. Jadi apa dikatakan subjek? Subjek tu perkara pokok cerita yang diceritakan oleh sesuatu ayat lah. Contohnya Farol works at UKM Perunding. Jadi apakah subjeknya? Farol lah. Kan? Ayat itu berceritakan tentang Farol. Okay? Farol works at Pakar Perunding. Okay? Jadi subjek. Yang ini kata kerja. Okey, jadi subjeknya, kalau subjeknya he, she, it, okay, Farul, the boy, maka kata kerja kita kena tambah s. Ya. Contohnya he, she, it works kat mana? At UKM. Saya singkatkan UKM je lah. Okey. Tapi kalau I, you, we, they, Farul, and Azmi, the boys, ni kata kerja minus s, bukan campur s, minus s, jadi WORK sahaja. Okey, at UKM. Jadi WORK at UKM. Okey, jadi yang ini yang pertama. Okey, lepas tu yang ini nak menunjukkan sekarang ni benar. Ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk kata kerja dalam bentuk present tense. Dalam bentuk present tense. Bentuk present tense ni nak menunjukkan sekarang benar. Tapi kalau tunjuk sekarang tak benar. Dulu kerja dulu. Dulu saya kerja situ. Sekarang tak.
Maksudnya sekarang tak benar. Dulu benar. Sekarang tak benar. Kita guna past tense. Past tense. Past tense. Past tense ni maksudnya dahulu benar. Sekarang tidak. Tidak. Kan tidak. Dia guna past tense. Jadi past tense-nya kita tengok ni pula. Jadi yang sekarang ni dulu benar. Jadi kata kerja, bentuk kata kerja ni dalam bentuk past tense. Past tense, maka yang ini tak ada pemilihannya. Pemilihan dia semua sama je. He, she, it, I, you, we, they, the boy. Yang ini kata kerjanya. Kata kerjanya dalam bentuk past tense. Kata kerja dalam bentuk past tense. W-O-R-K-E-D. 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 Worked at UKM. Sekarang ni kerja sana tak? Dengarlah betul-betul. Worked. Oh, dulu Dulu. Sekarang tak. Dulu ya. Sekarang tidak. Okey? Jadi bergantung pada maksud kita. Adakah kita nak menyampaikan maksud sekarang ini benar ataupun kita nak menyampaikan maksud dulu benar, sekarang tak benar. Itu pemilihan present tense dengan past tense. Peringkat kedua, pemilihannya pula kalau dalam bentuk past tense, kalau dalam bentuk present tense, kena pilih pula ada S tak ada S. Dua step. Satu, pilih kenyataan tu benar atau tidak sekarang. Ya, benar sekarang. Second step, pilih S atau tak ada S. Bergantung pada subjek. Okay? Kalau macam my wife maksudnya ada S lah sebab seorang. My wife works. Ada S lah. Ada Sekarang S benar lah. ke? Sekarang benar. Benar. Masih bekerja. Lekapkan ayat tu. My wife works as a doctor At HUKM. Macam tu. tapi tak benar lah ayat ni. Awak tak dengar apa? Tak benar lah ayat ni. Takkan pula Intan ada isteri? Alah. Contoh. Saya confused tadi. Apa ni? My wife works. Contoh aja. Contoh. Contoh. Example. Lah. My husband. My husband. My husband works at HUKM. Sekarang ni lah. Sekarang ni. Yes. Kalau dulu, sekarang tak benar? Work. My husband work. Sebutan dia dengar. Sebutan tu kita tukarkan ed tu kepada worked. Betul lah Intan. Work. Walamak. Work. Sembuh. Work. Okay. Dia bunyi K, lepas tu ada bunyi T. Ada bunyi K, lepas tu ada bunyi T. Work. Itu past tense. Past tense. Okay? Alright. Work. Okay. Itu maksudnya dulu betul, sekarang tak. Sekarang dah mungkin mana-mana lah. HUSM ke, kan? PMUM ke mana ke kan. Jadi dulu benar kita guna past tense. Sekarang benar kita guna present tense. Okay, present tense ada 2 step. Tengok pula subjeknya. Kerana subjek mempengaruhi kata kerjanya ada S atau tak ada S. Okay?
Jadi harapan saya telah memberi penjelasan kepada Puan Intan penggunaan S Taklah kepada semua. dan juga ED ataupun past tense untuk kata kerja ya. Semua Alright. tapi Terima soalan kasih. daripada Puan Intan. Okey, ada soalan lagi? Ya, Ya, ada soalan. Boleh. Saya confused about does dengan done. Das dengan dan. Das dengan dan. Oh, das. Kalau Das. do Dan. di semua faham yang does dengan done. Banyak sikit ni. Kita apa? Ada soalan saya buat. Saya jawab. Das. Do, does, done. Does done. Do not. Did not. Did not. Didn't. Doesn't. Oh, do not, doesn't. Okey, nanti. Do not, doesn't lepas ni. Level Panjang dah. lagi panjang. Nanti tak terjawab ni pula. Okey, do dengan does dulu. Do dengan does. Okey. Okey. Do ni maksudnya buat. Asalnya lah. Buat. Do ni maksudnya buat. Okey. So contohnya I do this every morning. Okay, I do this every morning. Tak kisahlah buat apa lah. I do je lah. Ya, I do this every morning. Soalannya, do you do this every morning? Do you do this every morning? Adakah awak melakukannya setiap pagi? Ya, saya melakukannya setiap pagi. Saya buat setiap pagi. Yes, I do this every morning. Okay. Lepas tu, Fauzia. Puan Fauzia. Ya. Fauzia does this every morning. Jadi kita tengok do dengan does, ya. Di benda yang kita buat berterusan kita buat, bukan kita buat sekarang tapi berterusan. Maksudnya esok pun buat, lusa pun buat, kemudian pun buat kan. Iaitu kita guna present tense. Lepas tu penyesuaian do ataupun does balik kepada are you, we, they, he, she, it kan. Kalau are you, we, they, Farul, the boy, does. Are you, we, they, Farul and Azmi, the boys do. Kalau he, she, it, Puan Fauzia, the boy does. Okay, tengok balik yang S dengan tak S tadi tu lah. Okay. Lepas tu, yang itu, bila kita buat did pula, semalam. Semalam, I did this yesterday. Saya telah melakukannya semalam. I did this yesterday. Okay, Puan Fauzia did this yesterday. Puan Fauzia telah melakukannya bila? Semalam. I have done this. Saya dah buat. Dia dah buat tapi bila? Wallahu a'lam. Tak tahu bila. Puan Fauzia dah buat bila? Entahlah, wallahu a'lam jugalah. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Okay, di Puan Fauzia has done this. Puan Fauzia has done this. Okay. Siapa soal yang tanya saya ni tadi? Mio. Mio. Okay, Mio. Kau faham tak, Mio? Clear. Jadi bergantung pada maksud kita. Yang pertama, dia buat dan dia berterusan akan buat di masa akan datang ataupun dia telah buat semalam. Jadi dia akan buat berterusan, dia akan buat. Okey. Puan Fauzia does, I do. Tak, bukan berterusan, semalam. Dia buat semalam. Buat semalam, Puan Fauzia did, I did
this yesterday. Lepas tu dah kata dia dah buat. Bila? Entah. Tapi dia dah buat. Entah bila. Tapi dia dah buat. Atau saya dah buat. Entah bila. I have done this. Ataupun Puan Fauziah has done this. Okay. Jadi kalau contohnya kalau banyak orang bila dapat terima WhatsApp ataupun menerima email tanya dah buat ke belum? Done. Done tu maksud dah buat lah. Dah betul lah tu done. Tapi tak cakap bila kan? Tak. Kalau nak Just cakap bila? note done. Done je lah. Done je. Ya. Done je. Kau dah buat belum? Done. Ha, kan? Dah buat belum? Done. D-O-N-E full stop. Done. Okay. Kalau nak cakap dah buat kita buat tu bila? I did this. I did this yesterday. I did this last week. Jangan kata I have done this yesterday. I have done. Ataupun done. Kalau Okay? I done just now, boleh? I have done this just now. Boleh? I have done this just now. I have done just now. I have done just now pun boleh. I have done just now. Tadi, sebentar tadi. Okay. Okay. Siapa tanya ni tadi? Mio eh? Mio. Ha, Mio ke? Mio. Mio. Banyak soalan Mio ni eh. Lepas tu kau tanya lagi do atau does kan? Soalan eh? Dah clear. Kalau nak tanya pasal soalan, saya jawab je soalan tadi. Bila guna do awalan soalan, bila guna does awalan soalan. Okey. Jadi kalau nak tanya soalan, ni dah betul soalan. Do atau does dalam soalan. Do atau does dalam soalan. Okey, do dan does dalam soalan, bila kita nak gunakan? Okey. Ayat bentuk mana? Bila bertanya, ya, adakah ya seseorang okey melakukan sesuatu secara berterusan. Tengok ayat ni okey. Do you do this? Okay, do you work? Do you work every day? Adakah awak bekerja setiap hari? Ya, kita tanya, adakah awak seseorang lah melakukan sesuatu secara berterusan? Bukan tanya semalam. Bukan tanya kau kerja ke tak semalam, tapi saya berterusan. Hari ni, esok, lusa kau kerja tak? Do you work every day? Setiap hari. Setiap hari. Berterusan setiap hari. Do you work every day? Jadi you lah ni mempengaruhi juga. You. Kalau I, you, we, they, he, she, it, do. Ataupun does Puan Fauziah work Every day. Every day. Jadi kalau Puan Fauziah pula mempengaruhinya jadi does. He, she, it. Jadi he, she, it. Fauziah, the boy does. Does. Depan ni does. Kalau you, we, they. I, you, we, they. She. Tak, she tu bawah does. I, you, we, they do. Okay. Lepas tu dalam kedua-duanya perhatikan tidak ada S. Tidak ada S. Aku potong S ni. Dua-duanya tidak ada S. Saya potong S. Tidak ada S. Jadi do you work every day? Does Puan Fauziah work every day? Okey, tapi kalau nak tunjuk did, dalam soalan did pula. Did dalam soalan, did. Did dalam soalan, bila bertanya adakah seorang melakukan sesuatu, telah. Ini telah. Telah melakukan satu. Tukar pada did.
Did you work yesterday? Ha, ni yesterday. Yeah. Did Puan Fauzia work? Adakah awak telah bekerja semalam, Mio? Adakah Puan Fauzia telah bekerja semalam? Did. Okay. Nak tanya, adakah Mio telah memakan tom yum semalam? Macam mana ayat ni? Adakah Mio telah memakan tom yum semalam? Ha, siapa boleh bagi soalan dia? Adakah Mio telah memakan tom yum semalam? Did you eat tom yum yesterday? Adakah Mio telah memakan tom yum semalam? Did Mio Did you had? eat Adakah tom yum Mio yesterday? telah makan tom yum semalam? Did Mio has eat? Tak lejak Mio tu, okay. Mio telah makan tom yum Semalam. semalam. Ha, adakah Mio telah makan semalam? Mio Ha? Apa ni? Eat. Eaten, ate apa? Did Mio eat tom yum yesterday? Did Mio eat tom yum yesterday? Did Mio eat tom yum yesterday? Adakah Mio, ni soalan lagi. Did Mio Adakah Mio eat? Tak, adakah Mio makan tom yum? Did Mio eat tom yum yesterday? Mio have eaten. Did Mio eat tom yum every Tom yum night? yesterday. Ni baru ni. Adakah Mio makan tom yum setiap malam? Setiap malam. Hari ni malam ni makan, malam esok makan, malam lusa makan. Adakah Mio makan tom yum setiap malam? Macam mana ayat ni? Mio eat tom yum Apa dia? every night. Does Mio eat tom yum every night? Eat tom yum every night. Every night. Does Mio Ha. Does Mio eat tom yum tom yum every night? Ha. Does Okay. Mio Ini pula. Adakah Mio makan tom yum setiap malam? Does Mio eat tom yum? Adakah Mio makan tom yum Every night. Pernahkah Mio makan? Pernah makan tom yum semalam. Pernahkah Mio makan tom yum udang? Ha. Pernahkah? Do Mio eat udang? Jadi nak tunjukkan pernah, kita pun guna has dengan have juga. Oh. Nak menunjukkan pengalaman pun kita guna has dengan have juga. Jadi Have. has ke have? Have. Oh, Mio lah. Has ke have? Yes. Ya, has lah Mio. Has Mio. Mio eat prawn tom yum. Has Mio Eat prawn. Prawn tom yum. Prawn tom yum. on tom yum? Lapar lah pula. Apa pula? Allah. Kejap. Kita punya kelas ni dua kali kata pukul 1. Kejaplah. Tak ada dah, saja je. Kejap. Has Mio eaten prawn tom yum? Has Mio eaten prawn tom yum? Ayat ni kalau kita tukar, kalau Mio dengan Azmi, has Mio and Azmi, salah ni, tukar ni have. Have Mio. Sebab kalau Mio dengan Azmi, have. Okay. Have Mio and Azmi eaten prawn tom yum? Pernahkah Azmi dan Mio makan tom yum udang? Okay. Okay.
Ni kena khusus lagi lama ni. Dah belajar semua ni. Kan? Ni kan soalan mendalam ni. Ni dah masuk Baru level. dia nak tanya soalan. Macam mana ini dah, Ethan dengan Eat? Macam ini dah masuk level 73 ni. Macam mana ni? Kita tadi baru level 5. Baru level 5 tadi dah masuk level 73. Okey, apa soalan? Ethan dengan Ed kan? Macam mana Ed dengan Ethan? Bila Ed dengan Ethan? Okey, bila Ethan? Ya. Ed dengan Ethan. Jadi Ed ni Ed dengan Ed lah. Tak boleh nak cakap Ed dengan Ed saja kan? Okey, sebenarnya ada lagi. Eat dengan Ethan dengan Ed. It's eaten. Ada lagi? Eating mana? Ini semua betul-betul kata kerja eat lah. Kan? Yes. Eat tu nak menunjuk benda yang kita buat sekarang, esok, lusa, berterusan. Buat berterusan. Okay, eat. So eat. Okay. Berterusan. Ini adalah present tense. Ini rupanya 13 tahun belajar bahasa Inggeris kan kat sekolah kan? Okey. Eat dengan eats berterusan. Okey, itu present tense. Itu present tense. Okey, jadi apa Mio? Mio eats tom yum every night. Secara berterusan every night. Okey, itu Mio eats tom yum. Tapi kalau Mio and Azmi eat yum every night. Every night. Itu pun berterusan juga. Tapi kita guna eat sebab Mio and Azmi. Okey. Pasal yang kedua tu. Eaten. Eaten ni nak tunjuk dah makan ataupun pernah makan. Jadi nak tunjuk dah makan, pernah makan, tapi tak diberitahu bila. Dah makan atau pernah makan, tapi tak tahu bila. Contohnya Mio has eaten. Okay, has eaten Tom yum. Naik sana pula. Tom yum. Yes. Yesterday ni aku suka letak sebabnya saya nak potong. Okay, jadi tak tahu bila. Cuma dah. Dah atau pernah tapi tak tahu bila. Tak diberitahu secara khusus bila ianya telah berlaku. Mio and Azmi. Yang ini tukar kepada has. Have eaten tom yum pun tak tahu bila juga. Okey, jadi yang ini pula telah makan. Telah makan secara khususnya bila? Telah makan. Telah makan dan diberitahu bila. Jadi Mio ate tom yum yesterday. Mio and Azmi ate yesterday. Ini tahu bila kan? Telah berlaku tapi kita tahu bila kan? Sedang berlaku secara langsung. Tom yum. Kalau sedang berlaku secara langsung Is. wah, itu cepat pula. Bila? Now, sekarang secara langsung. Tapi dah lah nak pilih is dengan a pula.
Dan I am. Tom Yum. Sekarang. Nah, jadi yang ini ada is eating ada, are eating pun ada, am eating pun ada. Khusus untuk I, khusus untuk I ada am eating. Benda tu sekarang sedang berlaku secara langsung. Secara langsung. Secara langsung live telecast. Okey. Okey? Jadi yang ini saya jawab ni menjawab soalan ni lah. Bila guna eat, eats, eaten, ate dengan eating. Okey dah. Agak lengkap. Bukan saya kata lengkap sepenuhnya, agak lengkap sebab ada lagi butiran yang saya tak letak kat dalam tu. Tapi secara khususnya, secara amnya inilah yang kita gunakan untuk eat, eats, ate, eaten dan juga eating. Jadi eaten ni dalam bentuk perfect tense. Ada perkataan tu macam do, did, done. Eat, ate, eaten. Write, wrote, written. Jadi ada perkataan khusus ejaannya dan sebutannya untuk perfect tense. Tapi macam contoh perkataan work, sama je. Work, worked, worked. Kan sama je. Kan? Ya. Jadi kebanyakan perkataan sama je. Past tense dengan present perfect tense sama je. Tapi ada perkataan ada beza. Contohnya eat ada beza. Eat, ate, eaten. Eat. Write, wrote, written. Drive, drove, driven. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tadi banyak tadi soalan tadi bila kita buat sesi soal jawab tadi kan. Macam-macam saya dengar tadi. Okey, adakah soalan masa tu? Nak jawab lagi? Ada tak? Peluang orang lain pula. Bagi peluang dekat orang lain. Bagi orang lain. Kenapa kota UKM Perunding dah habis? Dah kenyang makan tom yum masing-masing. Makan runding. Okey. Sekarang saya buka pula. Ini kota Unicap pula. Kota Rahnu Unicap. Okey. Kota Rahnu Unicap. Okey, apa dia? Ada tak soalan? Okey, kota Rahnu Unicap. Okey. Cepat Petrol Station Unicap ada? Petrol Station Unicap. Okey, koperasi? Takaful Unicap ada soalan? Okey. Sebenarnya seronok kita belajar ni. Cuma masa mencemburi kita lah. Apalah Pak Kalisa ni ambil setengah hari je kan? Kan? Kalau tu boleh kita sambung petang. Tapi dia ambil setengah hari je. Okey, ada tak soalan? Kita habis pukul 1. Kita habis pukul 1. Ada soalan tak? Ada tak soalan? Apa-apa je, sebutan lah, apa sajalah. Ada tak? Ada, saya nak tunjuk ada beberapa perkara lagi lah hujung ni. Ya. Okey. Jadi saya nak tunjuk anda tempat di mana anda boleh membuat rujukan untuk sebutan. Okey, sebentar. Ni masih ada dengan saya lagi orang ni semua? Masih. Setia. Okey, masih lagi. Setia lagi. Masih pendengar peminat setia saya. Okey. Kalau macam tu, okey, kita terus je. Sikit je lagi. 15 minit lagi ya. 15 minit lagi. Okey, jadi saya nak berkongsi skrin yang baru pula. Ini nanti boleh Cik Azmi bagi share dia punya nota? Betul. Memang saya akan share. Itu nama transkrip ya. Saya akan share file transkrip dia ya. Okey, jadi anda boleh rujuk kat situ. Guidat tu terlalu banyak untuk anda nak catat tadi kan. Ya. Sebentar ya.
Okey, jadi kita juga kalau nak belajar sebutan, kita pun boleh belajar juga. Jadi saya nak bagi tempat rujukan kita untuk kita memeriksa sebutan kita. Okey, jadi rujukannya adalah di laman web ini, Oxford Learners Dictionaries. Oxford Learners Dictionaries. Okey. Oxford Learners Dictionaries. Saya nak kongsi skrin saya ni. Oxford Learners Dictionaries. Okey. Jadi ini laman webnya. Okey, jadi contohnya kita nak memeriksa sebutan. C-O-R-R-E-C-T. Macam mana lah orang menyebut C-O-R-R-E-C-T ni kan? Jadi kita masukkan, kita klik. Correct. Tahu pula. Macam mana tahu sebutan dia correct? Dah belajar tadi. Sebab saya pilih perkataan ini, mesti saya nak betulkan, betul tak? Correct. Correct lah. Yang biasa tu, correct kan? Correct. Itu yang biasa tu, correct. Betul ke? Salah. Sebutannya adalah correct. Tu I terbalik tu. Jadi BRE. Correct. Kita dengar. Kita tak payah nak belajar ejaan fonetiknya lagi, kita dengar je. Ataupun kalau anda nak klik dekat komputer anda pun boleh juga. Sama-sama kita boleh klik. Correct. Bukannya correct. Correct. Kita kata Encik Azmi kata correct. Kita kata correct. Encik Azmi ikut British. Kita ikut Amerika. Amerika kata correct. Ya ke? Ya ke? Oh, mencabar Okey, kita dengarlah American. American yang merah ni. N-A-M-E, American. Dengar American kata apa? Correct ke dengar? Correct. Correct juga. British? Correct juga. Jadi dalam hal ni, dalam permasalahan ni, orang putih Amerika dan British dua-dua kata correct, cuma orang Malaysia, Singapura dan Puan Cukang aja kata correct. Gelak lah Mio ni, tak nak gelak lah. Okey. Jadi sebutan betulnya adalah correct, bukannya correct ya. Tolong betulkan sebutan anda. Okey, semua ikut ya. Bila saya bilang 1 2 3 ikut ya. Sebutan correct. 1 2 3. Correct. You are correct. 1 2 3. You are correct. Correct. Wan Fauzia is correcting the mistake. 1 2 3. Wan Fauzia is correcting the mistake. Mio is doing the correction. Mio is doing the correction. Kelas UKM. Jangan kata korek lagi kan. Biarlah UPM ke UTM ke apa kata korek. Kita kata correct. Ya. Okay. Correct. Okey, satu lagi. Yang ini? Collection. Aku dengar tadi collect. Lepas tadi tu. Collect kan. Bukan collect. Collect. Orang tengok ejaan yang I kentut, I terbalik tu pun ada dah. Collect. Collect. Amerika? Collect. Dua-dua pun collect, bukannya collect. Kita collect your document, collect your money, collect your form. Semuanya salah. Okey. Jadi betul kan ya? Collect. 1 2 3. Collect. We are collecting our document. 1 2 3. We are collecting our document. Collecting our document. Kan kelas tu collecting our document. Kelas. Satu lagi? Kelasnya. Yang ini?
Connect. 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 Connection. Betul ke Mio? Connect. Connect. Mio? Connect. Ya, Oh Mio? Connection. ya, dengar. Mio ketong diam. Oh sebut macam mana Mio? Mio? Connect. Connect. Yalah. Engkau selalu kata connect kan? Ya, dengar. Apa Puan Fauzia gelak ni? Betul lah. Orang Malaysia banyak kata connect kan? Okey, bukan connect. 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 Bukan connect. Connect. Okey? Aku tak tahulah korang ni asal-usul korang kampung mana, sungai mana, parit mana. Tapi dekat kampung aku belah kanan Sungai Perak tu, okey, connect merujuk kepada alat sulit lelaki. Jadi saya selalu ketawa, gelak bila orang kata connect. Contohnya Encik Azmi, connect the power supply. Apa? Encik Azmi, connect the power supply. Macam kau datang sini, connect sendiri. Okey, jadi bukannya connect. Okey. Connect. 1, 2, 3. Connect. Connect. Okay. The internet connection is good. 1, 2, 3. The internet connection is good. Connection, internet connection. Yang kata internet connection. Salah. Bukannya internet connection, tetapi internet connection. Okay? Connection. Ni. Klik. Colleague. Ni apa? Klik. Ni nampak macam lain-lain mazhab ni, ada beza-beza ni. Ada kolik, ada kelik, ada klik. Apa dia? Klik. Okey, kita cari. Jangan gaduh, kita rujuk kepada kamus Oxford. Jadi kita dengar sebutan dia di sini. Apa dia? Colleague. Kolik lah. Yang korang selama ni kelik tu salah. Colleague. Yang korang selama ni kolik. Kau selama ni kau kelik salah. Kolik kan? Salah. Bukannya kelik, kolik. Okey? Okey. Kata semua. Colleague. Puan Fauzia is my colleague. Puan Fauzia is my colleague. Mio is our colleague. Jadi nantilah kata kelik, kolik. Okey, bukannya kelik. Okey. Ni Consultancy. salah weh, salah. Bukannya consultancy. Allah, ini syarikat koma ni. Consultancy adalah satu consultancy, bukannya satu consultancy. Consultancy, okey? Bukannya consultancy. Consultancy. Okay, UKM Pakar Perunding is a consultancy. Sebut. UKM Pakar Perunding is a consultancy.
Consultancy. Consultancy. Bukannya consultancy. Salah tu. Salah. Consultant. Orangnya Consultant. itu menguap kan mengeluh tu? Itu menguap kan mengeluh tu? Consultant bukannya consultant. Consultant. Okay, Mio is a consultant. Mio is a consultant. Mio is a consultant. Consultant. Mio is a consultant. Mio is a consultant. Okay, ya, consultant. Okay, kawan-kawan kita kat Unicap pula. Cooperative. Cooperative. No, bukan ko. Bukan ko. Cooperative. Cooperative. Bukan ko. Cooperative. Cooperative, bukan kooperatif. Unicap is a cooperative. Unicap is a cooperative. Okay, sebut. Unicap is Cooperative. Okay. Last kali. Nanti kita boleh beriang ria lagi dalam WhatsApp group kita. Kita ada WhatsApp group. Nanti nak tanya-tanya saya boleh. Saya pun boleh kajar sikit-sikit kat sana. Okey, last kali hari ni sebelum kita bersurat pasal dah pukul 1, kita janji ke 1. Ada anak lapar, suami lapar, suami jadi rimau pada anak jadi rimau pada lapar kan. Okey. Okey, ni last kali. Macam mana ejaan ni? Sebutan ni? Rabu apa? Wednesday. Apa dia? Wednesday. Oh, salah. Wednesday. Ada betul tadi? Wednesday. Wait, dengar. Dia Wednesday. Dia tak ada Wednesday tak ada. Dia Wednesday. Today is Wednesday. Sebut. Today is Wednesday. Today is Wednesday. Today is Wednesday. Today is Wednesday. Okay, Syamimi. Yeah. Syamimi. Okay, sebut today is Wednesday. Sebut. Today is Wednesday. Wednesday. Okay, kelas. Okay. Today tu bunyi dia today. Today. Tomorrow, tonight. Today, tomorrow, Tonight. okay. Together juga, bukan together. Together. Banyak yang nak dibetulkan, tapi tak apalah, sikit-sikit dulu dah lah. Sikit-sikit ni pun pasti orang akan pelik. Lain benar lah Unicap dengan UKM pakar perunding cakap sekarang ni. Dulu aku pergi, dia kata Consultant. Sekarang ni pergi Consultant. Kita tak sama dengan kita consultant. Kita tak sama dengan orang lain. Kita consultant.
Sebab tu harga kita mahal sikit. Betul tu. Betul tak? Orang lain konsultan, kita konsultan ya. Kita konsultan. Konsultan. Okey, jadi Consultant. Puan Khalisah ada set up WhatsApp group. Puan Khalisah jangan bubar dulu WhatsApp group ni biar dulu. Tengok berapa lama kita boleh bertahan nak berkawan dekat WhatsApp group ni. Jadi dalam WhatsApp group ni, anda nak belajar boleh terus belajar. Nak tanya apa-apa pun tanya situ, saya akan jawab ya. Tapi mungkin saya tak jawab saya tak jawab tak jawab menerus bila saya menerima soalan anda sebab mungkin saya tengah mengajar. Saya tengah mengajar, saya tak adalah dalam WhatsApp kan. Ya. Jadi saya akan jawab secepat yang mungkin. Itu janji saya lah. Ada soalan apa-apa tanyalah, perkataan ke, soalan sebutan ke, grammar ke, tanya je. Cik Azmi macam ni betul tak saya tulis pun boleh juga ya. Saya akan jawab ya. Lepas tu saya juga dari masa ke semasa mungkin akan mengajar sikit-sikit lah kat situ. Okey? Dari masa ke semasa saya mungkin akan tanya soalan ke, buat kuis ke apa ke kat situ ya. Jadi kita akan sana. Sebelum kita beransur hari ni, sebelum kita tamatkan sesi kita, saya nak minta anda semua untuk menjawab borang penilaian saya. Sebentar saya nak bagi borang penilaian link dia. Saya letak kat WhatsApp juga Cik Azmi. Okey. Sebentar saya nak tulis dulu Dah. Okey, borang penilaian link juga. Okey. Okey, saya nak bagi link dia. Okay, jadi saya akan tunjukkan sini. Okey. Jadi minta tolong jawab sekarang. Ya, sebelum kita pergi. Jadi borang penilaian dia ada bagi kat link, klik je. Klik aja dan terus jawab. Ada 10 je maklum balas yang kita perlu. Jawab je, lepas tu kita boleh beransur. Banyak sebenarnya. Sebenarnya setengah hari tak cukup. Itulah sebenarnya. Tapi tak apalah. Ada kekangan lah setengah hari lah. Okey. Okay. Tapi Puan Khalisah kita ada satu lagi sesi kan? Ada lagi satu sesi untuk bulan depan. Bulan depan. Okey. Topik yang sama ke lain? Kalau orang-orangnya sama, kita buatlah topik lain. Kalau orang-orangnya tak sama, saya mengajar topik yang sama kan. Tengoklah orang-orangnya macam mana kan. Ya. Tapi kalau awak masuk pun, walaupun sama, masih berlatih juga kan. Ya. Betul. Jadi terpulang pada anda boleh hubungi Puan Khalisah lah. Boleh tanya dia lah macam mana kita buat sesi. Ada masalah boleh. Kan? Nanti just WhatsApp je lah dekat group tu pun ataupun personal WhatsApp saya boleh, tak ada masalah. Ya. Okey, sementara tu jawab dulu saya menunggu jawapan anda. Maklum balas. Buat sekarang saya tunggu. Mana? Dekat chat box ada saya bagi link dia. Dekat WhatsApp pun saya ada share juga link tu, boleh jawab kat situ juga. Terus buat sekarang. Seronok kita hari ni kan? Seronok tak kita hari ni? Seronok. Macam sesi riang ria pula Okey. Okey, jadi ada di kalangan anda yang lagi mahir. Yang lagi mahir tu tolonglah ya kawan-kawan kita yang kurang mahir tu kan. Okey. Jadi kita sama-sama boleh mahir. Sama-sama boleh mahir. Kita tolong menolong. Okey. Jawab ya. Saya menunggu. Okey dan okey, baru terima 4. Saya baru terima daripada Puan Nazira, Intan Suraya, Encik Abu, Puan Nur Azrin, Siti Nur Hajar. Okey.
Cuma ada beberapa tadi tak dapat pula nak berlatih bercakap sebab mikrofon tak ada mikrofon rosak. Okay, lain kali kalau kita buat sesi kita, bersedia dengan mikrofon sekali supaya boleh kita berlatih bercakap ya. Okey, Kak Runisa. Kalau kita buat sesi yang lebih panjang lagi, boleh juga kita belajar menulis. Menulis email dan menjawab email. Tapi minta maaf lah sesi kita agak singkat pagi ni saja ya. Okey. Okey, sama-sama tunggu, sama-sama kita balik, sama-sama kita mula kursus. Sama-sama kita akan tamat kursus ya. Sebotima 12. Responden. Okey, Sebotima 12 responden 13. Semuanya kita ada berapa orang ni Semuanya kita ada 27. Okey. Okey, kita masih menunggu 27. Sementara menunggu yang respon daripada form tu, boleh wakil daripada UKM Pakar Runding berucap macam bagi feedback dekat sekarang ni lah, boleh tak? Oh, wakil berucap. Okey. Dengar juga wakil konsultan daripada UKM Pakar Perunding. Boleh. Adakah siapa nak cakap apa-apa? Ada tak? Puan Fauziah ke boleh bercakap untuk wakil Pakar Perunding? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat menyelesaikan program ni walaupun dalam tempoh yang singkat setengah hari. Saya bagi pihak rakan-rakan daripada UKM Pakar Runding merakamkan terima kasih pada Tuan Penceramah Encik Azmi dan kami berharap selepas ini kita boleh kolaborasi lagi untuk menganjurkan program seperti ini khas untuk kaki tangan UKM Pakar Runding saja. Okey. Itu saja. Okey, terima kasih. Dan saya berharap apa yang kita pelajari hari ini agar dimanfaatkan seterusnya. Dapat kita manfaatkan terhenti setakat ni saja. Jangan terhenti. Ya, okey, bagus. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada Puan Fauziah. Okey, jom kita berikan satu tepukan kepada Puan Fauziah. Terima kasih. Okey, tuan-tuan puan-puan, di hujung sesi ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda semua kerana anda semua telah berjaya tamat kursus. Yeay. Okey. Baik, saya juga mengambil kesempatan ini untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah akan melindungi kita daripada segala kejahatan dunia dan akhirat dan memohon juga kepada hadratnya untuk mengurniakan kita, keluarga kita, kenalan kita, semua kita ke segala kebaikan di dunia dan akhirat juga. Lindungilah kita daripada bencana pandemik COVID ini dan juga untuk memulihkan kita dan Malaysia sedia kala sebelum bermulanya pandemik COVID ini. Panjang umur, murah rezeki, insya-Allah kita akan bertemu lagi sehingga di sini sahaja. Kita akan bertemu lagi di lain hari dan lain masa. Terima kasih. Bye. Terima kasih semua kerana menyertai latihan punya bengkel English. Terima kasih juga dekat Cik Azmi kerana sudi untuk bagi bengkel ni pada hari ini. Saya minta maaf daripada pihak kami sendiri, unit latihan, kalau ada macam hal-hal pengurusan ke hal pembayaran. Diharap selepas ini tuan-tuan dan puan-puan lebih berminat untuk join lain-lain. Kita ada banyak lagi bengkel, seminar, kursus semualah dalam unit latihan ni. Cuma setakat ni kita buat dalam talian. Selama ni ada juga yang dalam secara fizikal macam bengkel memasak semua. Mungkin tak ada perluasan memawarkannya.
Tapi boleh follow kita orang punya Facebook bilik seminar Unicat ataupun Facebook Populasi Unicat Berhad lah. So saya minta maaf bagi pihak saya dan terima kasih kerana menyertai kami punya bengkel pada hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Kalisa. Okey, jom kita ambil gambar. On gambar. Jom kita ambil gambar. Okey, nanti kita akan post kat situ ya. Okey, Syamimi dah ada dah. Nazira, Nisa, Masita, Kila, mana Kila? Okey, Ruaiza. Okey, Puan Norida, Nurul Ain. Okey, kita ambil gambar. On. Okey, Puan Fatin dah ada dah. Puan Masita, Kila. Okey. Nur Hazwani. Okey, Nurul Ain, Puan Masita. Ikutlah. Puan Norida. Mama tak sempat ni. Okey, main ambil gambar. Ada anak nak masuk dalam gambar sekali, boleh masuk. Ada baby nak masuk ke? Boleh masuk. Okey. Kila, pada Kila. Okey, Nurul Ain. Okey, ambil gambar. Kita buat posing kita. Posing cute, posing maut. Okey. Okey, dah tunggu. Saya satu lagi. Limpah-limpah dah semua. Okey, 1, 2, 3. Okey. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Okey, bye Pak Fauzia. Bye Pak Nita. Bye Mio. Bye Pak Zuraida. Bye Pak Syakila. Bye. Puan Abu Afsyah. Puan pula. Encik Abu. Bye. Kasut aku. Semuanya puan. Okey. Bye. Okay, bye. Bye Puan Syakila. Bye. Bye Farah. Bye Fatin. Terima kasih semua. Okey, bye. Bye Puan Fauzia. Bye Puan Zuraida. Bye Puan Nur Fitriana, Puan Nur Hazwani, Fatin, bye. Hanis, bye. Okey, saya minta diri tapi saya tak minta diri dulu sebab saya hostnya. Okey, Puan Zura. Okey, kita tamatkan di sini ya. Betul. Okey, harapnya Puan berpuas hati dengan cara saya kendalikan kursus ini. Ya. Kalau saya akan share video dekat grup jugalah. Boleh. Nanti Jadi saya pun akan share nota tu lah. Saya akan nota, jangan tutup dulu grup tu lah. Mungkin ada nak bertanya lagi apa semua Jadi kalau ada permintaan, kalau lain kali kalau Puan nak anjurkan kursus, nak minta saya boleh juga. Jadi kita boleh berterusan lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Azmi. Okey, bye.